Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk perancangan keluarga. Terlebih dahulu, nama saya Nur Aina Najwa binti Azrin dan saya akan menerangkan serba ringkas tentang apa itu keluarga dan juga perancangan keluarga. Baiklah, keluarga ini kalau dari segi bahasa adalah sekumpulan manusia yang mana ia merupakan kaum kerabat kepada seseorang. Kalau itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah pula, ialah keluarga ini sekelompok manusia yang mana mempunyai pertalian darah antara satu sama lain. Contoh macam ibu bapa kita, datuk nenek, adik beradik, cucu cicit, saudara mara, itu adalah keluarga. Akhir sekali daripada saya, apa pula perancangan keluarga? Okey, perancangan, kalau dari segi maksud perancangan dari segi Dewan Bahasa Pustaka ialah suatu proses persiapan ataupun proses yang mempersiapkan sesuatu perkara. Contoh yang terdekat. Contoh macam kita tak lama lagi akan menyambut perayaan Aidilfitri. Betul kan? Jadi kita akan membuat persiapan dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi hiasan dan sebagainya. Sama juga seperti perancangan dalam institusi kekeluargaan, yang mana setiap pasangan suami isteri yang sah, yang telah berkahwin, perlu ada perancangan keluarga, iaitu mempunyai kaedah yang mana digunakan untuk merancang bila tempoh mereka mahukan seorang anak, bila tempoh mereka untuk melahirkan seorang cahaya mata, sehingga membentuk sebuah keluarga. Kerana kita sendiri tahu bahawa pada era modernisasi ini ramai yang berkejaya, tambah pula dengan masalah kos sara hidup. Jadi perancangan itu amatlah penting. Itulah yang dipanggil sebagai perancangan keluarga. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan dengan pembentangan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Muslihah binti Abdul Mukti, nombor matrik I191039494. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan isu ataupun permasalahan yang ada dalam perancangan keluarga. Saya akan meneruskan perbincangan dengan permasalahan isu pencegahan kehamilan dalam perancangan keluarga. Kontrasepsi adalah pencegahan kehamilan secara sukarela, yang mana setiap pasangan tu harus bijak untuk merancang kehamilan demi kestabilan dan juga kekuatan psikologi keluarga mereka. Seterusnya, pemilihan kaedah konsentrasi yang terbaik ia bergantung kepada beberapa faktor seperti tahap kesihatan wanita, umur wanita dan kehendak bagi pasangan suami dan isteri untuk mendapatkan anak. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh setiap pasangan untuk mencegah kehamilan, antaranya ialah merancang kehamilan dengan menggunakan kaedah semula jadi, bahan kimia, anti-sperma, benteng perhamilan, hormon, alat pencegahan kehamilan dalam rahim, selepas hubungan kelamin dan yang terakhir adalah pemandulan. Ini merupakan kaedah yang diamalkan oleh para wanita pada masa kini. Konsep pencegahan kehamilan semasa zaman Rasulullah pula adalah dengan menggunakan kaedah azal, iaitu azal ni menurut pengertian daripada para fuqaha bermaksud suami mengeluarkan kemaluannya apabila hampir inzal. Inzal tu berlaku di luar kemaluan isteri. Kaedah azal ni hanya boleh dilaksanakan mengikut kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya semasa zaman Imam Al-Ghazali, beliau telah menyebut beberapa keadaan yang dibolehkan untuk melakukan azal. Antaranya ialah membimbangi hayat seorang ibu dan kesihatannya disebabkan oleh kehamilan. Yang kedua, bimbang akan kesihatan dan pembesaran bayi yang masih menyusu daripada ibunya disebabkan oleh kehamilan baru. Kaedah pencegahan kehamilan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu secara sementara dan juga secara kekal. Kita tengok dulu pencegahan kehamilan secara sementara, yang mana sebahagian fuqaha semasa dan pengkaji menyatakan bahawa semua kaedah perubatan moden yang bersifat sementara ni, yang mana untuk mencegah kehamilan bagi wanita adalah diharuskan selari dengan hukum yang digunakan pada kaedah azal. Dan ia juga dinyatakan beberapa syarat yang berteraskan kepada syarak yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Jadi kaedah konsentrasi secara sementara iaitulah dengan menggunakan alat pencegahan kehamilan dalam rahim ataupun intrauterine device, iaitu IUD.
Alat ini berbentuk T yang dimasukkan ke dalam uterus oleh doktor yang berpengalaman, dan ia merupakan alat yang fleksibel dan fungsinya adalah untuk mengganggu pergerakan sperma dalam ruangan uterin. IUD ni terdapat dua jenis. Yang pertama kuprum ataupun Cooper IUD, iaitu IUD yang jenis ni mempunyai pelbagai bentuk, disalut dengan kuprum yang menipis. Bahkan ia juga harus ditukar sekali sahaja dalam tempoh-tempoh yang tertentu, iaitu kuprum ni dia mampu bertahan selama 2 hingga tahun dalam rahim tu. Jenis yang kedua disebati dengan bahan perubatan ataupun medicated IUD yang disalut dengan menggunakan hormon progesteron, dan ia harus ditukar sekali sahaja dalam tempoh 4 hingga 5 tahun. Yang ni dia lama sikit . Terusnya sebanyak 3 hingga 5% wanita yang mengalami kehamilan yang tidak dirancang dalam tahun yang pertama. Jadi ini membuktikan bahawa mencegah kehamilan dengan menggunakan alat IUD ini sangatlah berkesan. Seterusnya kita tengok apa itu fungsi alat IUD. Fungsi alat IUD ini adalah untuk menghalang penempelan ovum yang telah disenyawakan, dan ia juga dapat melemahkan pergerakan sperma. Selain itu, kuprum dan hormon progesteron akan mengganggu sistem enzim pada dinding rahim dan menjadikan ia tidak sesuai untuk penempelan ovum. Jadi itu adalah antara fungsi alat pencegahan dalam rahim. Selain itu, kita tengok pula kaedah lain bagi mencegah kehamilan dengan menggunakan hormon dan juga bahan kimia. Fungsi tindakan hormon adalah untuk menghalang proses ovulasi dan merangsang perubahan terhadap pergerakan dan aliran tiub falopio. Manakala fungsi bahan kimia adalah untuk mematikan atau membunuh sperma yang terdapat pada air mani yang terkumpul pada faraj. Segala cara di atas iaitu hormon dan bahan kimia ni adalah harus, dan ia digariskan seperti mana yang ditetapkan pada kaedah azal. Tetapi jika ia dibuktikan akan berlakunya kemudaratan serta mempunyai kesan sampingan dari sudut penggunaannya, maka pihak doktor haruslah menyarankan kaedah pencegahan kehamilan yang lebih baik. Hal ini kerana tidak harus menolak kemudaratan dengan kemudaratan yang lebih besar ataupun sama. Terdapat beberapa garis panduan yang telah digariskan oleh syarat terhadap pihak yang ingin merancang kehamilan dengan menggunakan kaedah perancangan kehamilan secara sementara, iaitu setiap pelaksanaan kerja ni mestilah dilaksanakan oleh doktor muslimah yang dipercayai dan juga berpengalaman. Tetapi pelaksanaan oleh doktor lelaki adalah harus jika tiada doktor perempuan yang mampu melakukannya. Demi mengelakkan fitnah, semasa prosedur berjalan ia mestilah ditemani oleh mahramnya. Pelaksanaan dengan menggunakan kaedah ni juga mesti mendapat keredaan daripada kedua-dua pasangan, iaitu suami dan juga isteri, dan yakin bahawa tidak akan berlaku kemudaratan terhadap kedua-duanya. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah pencegahan kehamilan secara kekal dengan menggunakan kaedah pemandulan. Kaedah pemandulan ni dipilih apabila kedua-dua pasangan iaitu suami dan isteri ni telah bersetuju untuk tidak mahu hamil dan juga bertekad untuk tidak mempunyai anak lagi. Kaedah pemandulan ni boleh dilakukan ke atas suami ataupun isteri melalui pembedahan kecil, iaitu ia akan menutup tiub yang menghasilkan sperma bagi lelaki dan telur bagi perempuan. Kaedah pembedahan bagi lelaki adalah vasectomy, iaitu memotong vas deferens, dan kaedah pembedahan bagi perempuan adalah hysterectomy, iaitu membuang rahim, ataupun fallopian tubectomy, iaitu dengan memotong dan mengikat tiub falopio. Bagi perempuan ni, kaedah ni boleh dilakukan ketika caesar section menggunakan kaedah laparoskopi ataupun laparotomi. Antara sebab yang memerlukan kepada pemandulan dari sudut perubatan adalah melihat kepada risiko yang memudaratkan nyawa bagi seseorang wanita itu jika berlakunya kehamilan lagi. Selain itu, berlakunya komplikasi daripada kehamilan dan kelahiran yang lalu, contohnya daripada caesar section yang berulang kali dan seseorang wanita itu mempunyai penyakit keturunan. Penyebab yang membolehkan seseorang tu menggunakan kaedah ni juga adalah gagal untuk mendapat cara lain untuk menghalang kehamilan disebabkan oleh umur yang sudah meningkat ataupun umur menghampiri menopause. Selain itu juga yang terakhir adalah sudah cukup bilangan anak yang dirancang.
Sekian daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya yang seterusnya. Saya Nur Fakihah binti Muhammad Nasruddin, nombor matrik I19103489. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan permasalahan kajian ataupun isu semasa. Permasalahan kajian yang saya ambil adalah dari permasalahan isu keguguran. Kita akan lihat kepada definisi pengguguran. Jadi menurut Kamus Dewan, gugur itu adalah satu perkataan yang membawa kepada pelbagai maksud seperti luruh, buang, hilang ataupun masak. Dan gugur yang dimaksudkan di dalam permasalahan kajian ini adalah mengeluarkan anak yang tidak cukup tempoh matangnya dari kelahiran yang biasa, iaitu tidak cukup tempoh di dalam kandungan tersebut lalu dikeluarkan. Jadi pada pandangan Islam, berkaitan pengguguran ini adalah dari segi definisi, iaitu daripada perkataan Arab ialah al-ijhad, iaitu dari segi bahasa adalah jatuh janin atau yang telah sempurna dan telah ditiupkan roh tetapi belum hidup keadaan janin tersebut. Iaitu adalah definisi pengguguran. Jadi kita boleh lihat dalam isu merancang keluarga ini, pengguguran ini kita tidak boleh jangka akan terjadi pada satu keadaan. Jadi inilah satu inisiatif untuk merancang keluarga yang baiknya jika terjadinya keadaan keguguran ini kepada si isteri ataupun wanita tersebut. Jadi kita akan lihat juga konsep di dalam agama Islam yang mana menyatakan bahawa apabila gugur ataupun satu keadaan itu, maka menjadi haram membunuh satu nyawa, tetapi sebaliknya keadaan yang memudaratkan maka haruslah dilakukan. Maksudnya di sini, jika di dalam satu keluarga ataupun pasangan itu merancang keluarga, jadi dalam konsep untuk menggugurkan jika tidak ada satu masalah atau sebagainya, maka itu akan dijadikan sebagai hukumnya adalah haram. Jadi akan tetapi boleh menggugurkan tetapi mengikut keadaan tersebut, iaitu jika ia mendatangkan kemudaratan bagi pasangan atau isteri ataupun wanita itu. Seterusnya kita akan lihat kepada proses kelahiran manusia, iaitu di mana di dalam Al-Quran bahawa menyatakan kelahiran manusia ini yang pertama adalah tanah, daripada tanah lalu dijadikan nutfah iaitu air mani, yang kedua adalah alaqah dibentuk segumpal darah, manakala dijadikan juga mudghah iaitu seketul daging, izam dan diciptakan tulang belulang, maka jadikan daging lahmun, dan khalqu akhar iaitu satu bentuk yang sempurna jadi kejadian yang asal. Jadi menurut saintis, menurut pemikiran manusia sendiri, iaitu melalui proses tahap-tahap biologinya sendiri, contohnya seperti yang dinyatakan bermula dari fertilization, iaitu satu persenyawaan di antara ovum dan sperma sebagainya yang menurut pandangan saintis. Terusnya kita akan lihat kepada keadaan yang menyebabkan keguguran. Jadi di dalam rumah tangga ini, di dalam merancang suatu rumah tangga, kita pasti tidak akan mengetahui kisah-kisah silam di antara pasangan dan pasangan suami isteri tersebut. Akan tetapi jika berlakunya satu keadaan ini, maka haruslah dibincang dengan sebaiknya. Iaitu keadaan yang menyebabkan keguguran yang pertama adalah menggugurkan janin daripada hasil rogol. Jadi apabila keadaan ini menyebabkan harus bagi perempuan tersebut untuk menggugurkan janin, iaitu sebelum ditiupkan roh. Dan juga ini adalah hendak mengikuti beberapa garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi menggugurkan janin ketika masih belum meniupkan roh kepadanya, diperbolehkan gugur akan janin itu. Jadi tidak akan berlakulah kemudaratan yang timbul. Jadi bila pasangan suami isteri sudah berkahwin, akan tetapi si suami ini tidak mengetahui kisah silam si isteri dan sebagainya, tiba-tiba si isteri itu mengandung dan sebagainya bukan daripada hasil suami pasangan berkahwin itu, maka keadaan ini perlulah meneruskan perbincangan antara suami dan isteri, iaitu merancang keluarga dengan sebaiknya adalah dengan sama ada hendak menggugurkan janin itu atau sebagainya. Jadi apabila dia hendak menggugurkan, maka tidak akan menambah kemudaratan pada masa akan datang,
dan ini juga tidak akan menimbulkan isu-isu sebaliknya. Seterusnya yang kedua adalah keadaan yang menyebabkan keguguran adalah menggugurkan janin daripada hasil zina. Seperti mana kita tahu, zina itu adalah satu perbuatan yang tidak baik, satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jadi untuk menggugurkan janin daripada hasil zina ini adalah haram di pendapat ulama. Jadi tidak dibenarkan menggugur janin hasil daripada zina ini, akan tetapi bagi wanita itu hendaklah bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah SWT, dan jika wanita itu bertaubat bersungguh-sungguh maka akan diterima taubatnya. Jadi untuk menggugurkan janin hasil perzinaan ini tidak boleh menggugurkannya. Seterusnya adalah menggugurkan janin yang cacat. Jadi ini juga melihat kepada beberapa keadaan yang boleh menggugurkan janin yang cacat, kecuali iaitu dilihat dari segi kecacatan tersebut, dari segi genetik, fizikal ataupun kecacatan biokimia. Jadi kecacatan yang boleh dilihat dari segi fizikal iaitu sekitar 18 minggu hingga ke 24 antara kecacatan yang berlaku adalah kecacatan buah pinggang, jantung, penghadaman, tangan, kaki dan lain-lain lagi. Jadi jika kita untuk merancang satu keluarga itu, iaitu pasangan itu sendiri takut untuk mendapatkan janin yang berkeadaan sebegitu, maka haruslah berbincang seperti memberhentikan seketika ataupun boleh ataupun melakukan satu proses perawatan. Maka jika keadaan itu melibatkan keturunan dan sebagainya, maka itu boleh diperbincangkan antara pasangan suami dan juga isteri. Jadi setiap permasalahan yang timbul, terutamanya dari segi perancangan keluarga iaitu perancangan anak, haruslah menerima pandangan suami dan juga isteri. Maka mereka ini boleh berbincang untuk merancang sebaiknya supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak baik kepada keluarga. Jadi setiap permasalahan haruslah dibincang dengan sebaiknya. Dan juga masalah kesihatan yang tidak dapat dielakkan. Jadi keguguran ini ia merujuk juga kepada perkara yang tidak sengaja ataupun perkara yang mendatangkan kemudaratan si ibu ataupun isteri itu, maka perlulah dielakkan. Maksudnya kesihatan itulah perlulah diutamakan, dan keguguran ini juga perlulah menerima dengan hati yang terbuka. Dan keadaan keguguran ini sangat sensitif bagi pasangan suami isteri apabila mereka sudah berkahwin, dan itulah pentingnya kerjasama antara suami dan isteri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurlana Syazwani binti Muhammad Said, nombor metric I192040443. Jadi saya akan sambung kepada faktor-faktor yang dibenarkan dalam perancangan keluarga. Seperti yang kita tahu, amalan perancangan keluarga ini sangat penting bagi setiap pasangan. Oleh itu, ramai masyarakat telah mengamalkan amalan perancangan keluarga. Hal ini disebabkan oleh pelbagai masalah, tujuan, alasan serta faktor-faktor yang tersendiri yang dihadapi oleh setiap pasangan untuk merancang sebuah kekeluargaan. Selain itu, pasangan yang ingin merancang keluarga haruslah merancang dengan sebaiknya. Jika dia merancang keluarga dengan kehamilan, mereka perlu membuat pertimbangan dan pemerhatian sebelum memilih mana-mana jenis mereka pada masa kini. Oleh itu, ada beberapa faktor yang dibenarkan dalam perancangan keluarga untuk membentuk sebuah kekeluargaan dari perspektif Islam yang dinilai dari pelbagai sudut. Faktor yang pertama berkaitan kesihatan ibu dan anak. Faktor yang kedua berkaitan dengan pendidikan dalam mendidik anak-anak. Dan yang ketiga, ekonomi yang tetap. Faktor yang pertama mengenai kesihatan ibu dan anak. Seperti yang kita tahu, kesihatan ibu dan anak ini sangat penting. Oleh itu, setiap pasangan yang mempunyai isteri yang sedang kehamilan, mereka ini perlu dijaga dengan sebaiknya. Ini kerana jika tidak menjaga kesihatan ibu tersebut, dia akan menjejaskan kesihatan dan emosi
dan dapat menjejaskan pada kandungan anak yang bakal dilahirkan. Seterusnya, jika seorang wanita itu yang sedang kehamilan, ia mempunyai masalah sakit yang serius, masalah kesihatan yang serius, maka ia akan memudaratkan kesihatannya terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebagai contoh, seorang ibu itu mempunyai masalah kencing manis dan jantung. Daripada penyakitnya itu akan menjejaskan kepada anak yang bakal dilahirkan. Kita masuk kepada faktor yang kedua, iaitu pendidikan. Di dalam perancangan keluarga, pendidikan ini adalah tanggungjawab utama dan sangat penting. Ini kerana pasangan suami isteri yang mempunyai anak perlulah menjaga dan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Perkara seperti ini tidak boleh dipandang remeh kerana anak itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ada juga suami isteri yang ingin merancang keluarga, ingin mempunyai anak yang ramai. Akan tetapi, jika pasangan suami isteri itu merasa bimbang seperti tak mampu nak menjalankan tanggungjawab dengan baik dalam mendidik anak-anak dengan sempurna, maka keluarga yang mempunyai anak yang ramai ini berkemungkinan akan menanggung tekanan yang disebut sebagai psikologi sehingga boleh mengganggu keharmonian rumah tangga tersebut. Sebagai contoh, tekanan psikologi seperti sasiah seseorang, sikap dan segala yang berkaitan dengan fizikal dan mental. Seterusnya kita masuk pada faktor yang ketiga, iaitu berkaitan dengan ekonomi yang tetap. Seperti yang kita tahu, ekonomi ni penting dalam perancangan keluarga. Ini kerana jika suami atau isteri tiada ekonomi yang tetap, maka akan menyebabkan emosi yang tidak stabil dan akan dilepaskan kepada anak-anak. Oleh itu, pasangan yang ingin merancang keluarga, mereka perlu ada ekonomi yang cukup supaya dapat menanggung seumur hidup dan keluarga akan terjaga dengan terurus. Seterusnya, tidak mempunyai ekonomi yang tetap, maka dia akan menimbulkan masalah yang besar. Seperti yang kita lihat sekarang, masalah ekonomi ni banyak menimpa masyarakat kita pada hari ini. Ini kerana disebabkan dengan masalah kewangan, ia membawa keburukan terhadap sikap seseorang serta ia akan mencederungkan seseorang untuk melakukan kerja-kerjanya haram seperti rasuah dan sebagainya. Akhirnya, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, setiap pasangan perlulah membuat persiapan awal sebelum merancang untuk merancang sebuah kekeluargaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Nurfatia binti Huzaini, nombor entry S19103536. Jadi saya akan sambung bentangan iaitu berkaitan tentang kesan daripada perancangan keluarga. Jadi sebagaimana kita tahu, perancangan keluarga ini adalah sangat-sangat penting untuk mereka yang dah berkahwin. Jadi merancang keluarga menjadi pilihan utama bagi pasangan yang telah berkahwin, sama ada yang telah ada anak ataupun yang masih lagi belum ada anak. Jadi perancangan keluarga ini dia melibatkan dua aspek lah, iaitu yang pertama aspek nak hadkan bilangan anak dan yang kedua adalah untuk menstabilkan kewangan atas persetujuan kedua-dua pihak yang berkahwin tadi. Jadi antara kesan perancangan keluarga ni, yang pertamanya dapat kurangkan kos sara hidup. Yang mana kita lihat kehidupan pada masa sekarang ni dia sangat-sangat berbeza dengan kehidupan pada zaman-zaman sebelumnya daripada segi gaya hidup dan juga kos perbelanjaan seharian. Jadi kita lihat realiti pada hari ini mendapati kebanyakan pasangan yang dah berkahwin, mereka ni kurang berkemampuan untuk menyarai lebih daripada 3 orang anak. Sampaikan mereka ni abaikan ataupun mereka ni tak boleh nak berikan kemudahan yang mencukupi untuk anak-anak. Jadi keadaan ini akan menyebabkan keperluan dan juga kebajikan anak-anak akan terabai daripada segi keperluan pendidikan, makanan, pakaian, kualiti penjagaan anak dan sebagainya. Jadi dengan melakukan perancangan keluarga inilah ibu bapa dapat pastikan supaya mereka ni dapat jalankan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya sebagai ibu bapa dan secara tak langsung dapat memastikan setiap anak yang dilahirkan itu dapat keperluan yang mencukupi, perhatian dan juga kasih sayang yang sepenuhnya daripada mereka. Yang keduanya, daripada perancangan keluarga juga dapat memberikan kesan kepada ibu bapa daripada segi pengurusan emosi. Jadi dengan merancang keluarga, ibu bapa dapat
belajar untuk uruskan emosi mereka dengan baik. Sebab apa? Menjaga anak ni dia bukan sahaja perlukan kekuatan daripada segi fizikal, bahkan dia juga perlukan kekuatan daripada segi emosi dan juga mental ibu bapa itu sendiri. Kerana anak yang ramai ni berkemungkinan dia akan memberikan tekanan kepada sesetengah ibu bapa, terutamanya kepada ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya mereka sampai abaikan tanggungjawab mereka. Yang ketiganya, dapat berikan perhatian dan juga kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak secara sama rata. Dan secara tak langsung, anak-anak pun dia akan dapatkan kasih sayang dan juga belayan perhatian yang sepenuhnya daripada ibu bapa. Jadi selain daripada itu juga, pemakaian dan juga keterampilan diri mereka juga lebih terurus dan juga lebih terjaga. Sebab apa? Sebab penjagaan yang sepenuhnya daripada ibu bapa, dan ibu bapa ni juga dia ada sumber pendapatan yang mencukupi untuk setiap anak-anak. Jadi dengan cara ni ibu bapa akan rasa seronok, dia akan rasa bahagia dan dia akan rasa lebih berpuas hati lah. Sebab apa? Sebab mereka ni dapat berikan yang terbaik untuk setiap anak-anak. Okey, yang seterusnya keempat, perancangan keluarga ni juga diberikan kesan yang baik kepada suami lah, supaya suami ni dapat sediakan kemudahan dan juga keperluan asas yang mencukupi untuk anak dan juga untuk isteri, ikut kepada kemampuan fizikal, mental, sosial dan juga ekonomi negara. Dan secara tak langsung, suami ni dia dapat melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang bapa sebagaimana yang dituntut dalam Islam. Seterusnya yang kelima, kesan daripada perancangan keluarga juga dapat memastikan keadaan dan juga kesihatan ibu ni lebih terjamin supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jadi hal ini kerana terdapat daripada kalangan ibu yang ambil masa yang agak lama lah untuk pulih secara sepenuhnya walaupun setelah beberapa tahun melahirkan anak. Jadi perkara ni dia mungkin disebabkan oleh kesan daripada bersalin ataupun daripada cara berpantang yang kurang baik sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang pada zaman dahulu, ataupun disebabkan kesan daripada pembedahan Caesar yang masih lagi belum pulih secara sepenuhnya dan seumpama dengannya lah. Jadi perkara ni dia akan memberikan risiko yang amat-amat tinggi kepada ibu sekiranya ibu tersebut hamil semula dalam jarak yang terlalu dekat. Jadi sebab itulah perancangan keluarga ni adalah sangat-sangat disarankan untuk dilaksanakan bagi kebaikan untuk ibu dan juga untuk anak yang bakal dilahirkan. Dan terakhir, kesan perancangan keluarga ni juga memberi kesan daripada sudut penggunaan kaedah perancang kehamilan, yang mana kaedah ini digunakan dalam merancang keluarga. Jadi kaedah ini dia akan memberikan kesan sampingan kepada si ibu daripada sudut kesihatan. Sebagai contohnya, menggunakan kaedah IUCD untuk merancang kehamilan. Yang mana kaedah ini dia akan menyebabkan pendarahan yang lebih daripada kebiasaan semasa haid, akan menyebabkan berlakunya perubahan kitaran haid dan haid menjadi tidak teratur, dan kadang-kala pada peringkat awal penggunaan IUCD dia akan menyebabkan senggugut yang teruk dan juga sakit pinggang. Jadi sekiranya alat IUCD ni tidak dikeluarkan seperti mana yang disarankan oleh doktor, dia akan menyebabkan jangkitan dalam sistem reproduktif. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Alia binti Azhari, Matri I1830339. Okey, seterusnya saya akan sambung pada bahagian hukum perancang keluarga. Okey, yang pertama adalah hukum merancang keluarga dengan cara yang dinamakan azal. Okey, maksud azal adalah cara mengeluarkan air mani di luar rahim perempuan ketika melakukan persetubuhan untuk mengelakkan daripada mengandung. Okey, jadi kat sini terdapat 3 hukum dalam perancang keluarga dengan cara azal, iaitu harus, haram dan makruh. Okey, jadi ulama salaf ni telah berbeza pendapat mengenai hukum azal. Okey, ulama yang mengharuskan adalah Ibnu Abdul Bar yang berpendapat harus untuk melakukan azal dengan mendapat persetujuan daripada isteri. Okey, jadi kebanyakan daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i ini telah membolehkan dengan bebas tanpa mendapat keizinan daripada isteri. Okey, jadi mereka ni berhujah bahawa wanita mempunyai hak dalam melakukan hubungan kelamin. Okey, seterusnya Imam Al-Ghazali mengizinkan pasangan suami isteri melakukan azal. Okey, ini adalah pendapat yang paling masyhur dalam kalangan pengikut Imam Syafi'i, iaitu mengharuskan azal walaupun tanpa ada persetujuan daripada isteri. Okey, jadi daripada hadis Muslim, maksudnya
kami pernah azal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampailah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak mencegah kami. Okey, seterusnya Ibnu Hazm berpendapat perbuatan dengan cara azal adalah haram. Okey, jadi tiga ulama dalam mazhab Syafi'i ini tidak bersetuju dengan pendapat majoriti dan mengharamkan pasangan mengamalkan pencegahan kehamilan. Okey, jadi tiga ulama dari mazhab Syafi'i ini telah mengharamkan pasangan yang mengamalkan pencegahan kehamilan. Antaranya adalah Al-Imad Ibnu Yunus, Ibnu Abdul As-Salam dan Ibnu Hibban. Okey, jadi pandangan tersebut telah disifatkan sebagai perbuatan yang menguburkan anak yang masih hidup secara halus. Okey, jadi Imam An-Nawawi pula berpendapat hukum azal adalah makruh. Okey, jadi beliau berpendapat bahawa perbuatan tersebut telah membataskan keturunan. Jadi ulama menghukumkan merancang keluarga sebagai makruh jika tujuannya adalah kerana takut keluarga jatuh miskin. Okey, yang kedua adalah hukum merancang keluarga untuk mendapatkan anak seperti menjarakkan anak sedikit. Okey, jadi terbahagi kepada dua, iaitu tahdid al-nasal dan tanzim al-nasal. Okey, di mana tahdid al-nasal ni bermaksud menhadkan atau menamatkan terus kemampuan pasangan untuk mendapatkan anak. Jadi terdapat ramai tokoh sarjana Islam dan badan berautoriti yang telah mengharamkannya. Okey, di mana di dalam syarak telah menggalakkan kita untuk mendapatkan anak. Okey, jadi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Hilal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, bernikahlah kalian dan ramaikanlah bilangan kalian, kerana aku akan berbangga dengan kalian atas ramainya umatku di hari kiamat. Jadi kat sini kita digalakkan untuk meramaikan anak jika tidak ada masalah. Okey, seterusnya tanzim al-nasal ni bermaksud menjarakkan anak bagi tujuan untuk menstabilkan keluarga. Okey, jadi di mana sebahagian besar ulama telah membenarkan untuk menjarakkan anak sedikit, untuk sedikit untuk mendapatkan anak. Okey, jadi tanzim al-nasal ni merupakan iktikad bahawa jika Allah kehendaki atas sesuatu perkara, maka seseorang itu tetap mendapatkan anak. Jadi anak itu adalah rezeki, hadiah dan amanah daripada Allah. Okey, jadi kat sini dapat difahami bahawa merancang keluarga ni bukan hanya untuk merancang bilangan anak, tetapi perkara yang mesti ditekankan adalah merancang anak supaya boleh memberi manfaat dan sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan agama. Okey, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Nazir, nombor metrik I1910354. Saya dari kumpulan 6. Saya akan membentangkan tentang hukum kontraseptif dan pemandulan. Apa itu kontraseptif? Seperti kita tahu, kontraseptif merupakan kaedah untuk mencegah daripada berlakunya kehamilan. Secara umumnya, penggunaan alat atau apa jua kaedah kontraseptif seperti pil perancang, suntikan, implan, IUD, kondom dan lain-lain yang berbentuk pencegahan kehamilan sementara yang dapat menyekat persenyawaan benih adalah diharuskan selagi mana tujuan merancang keluarga adalah bersesuaian dengan kehendak syarat. Hukum tersebut dikias dengan hukum azal kerana alasan adalah untuk mencegah daripada berlakunya kehamilan. Kebanyakan ulama yang mengizinkan penggunaan kaedah ini adalah termasuk ulama kontemporari. Hal ini kerana alat ini bukan menghalang persenyawaan berlaku antara benih lelaki dan benih wanita, tetapi benih ini telah bercantum dan benih yang bercantum ini dihalang untuk melekat atau menempel pada rahim seorang wanita.
Okey, seterusnya kita tengok syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mengharuskan penggunaan kaedah kontraseptif. Mufti Wilayah Persekutuan telah menyenaraikan bahawa keharusan penggunaan kaedah kontraseptif dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Terdapat 3 syarat. Antara syarat-syaratnya ialah yang pertama, mestilah berpegang dan beriktikad bahawa anak adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tidak berhak untuk menghalangnya dan wajib bagi pasangan memelihara dan menjaga kemaslahatan kandungan tersebut. Syarat yang kedua, kaedah kontraseptif yang digunakan mestilah tidak mendatangkan kemudaratan kepada pasangan, khususnya bagi isteri. Dan syarat yang ketiga, pencegahan kehamilan yang dilakukan mestilah mendapat persetujuan dari kedua-dua pasangan. Okey, seterusnya, keputusan Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-8 yang bersidang pada 22 November pada tahun 1973 telah membincangkan secara terperinci mengenai perancangan keluarga. Hasil dari perbincangan tersebut, mereka memutuskan bahawa menggalakkan amalan merancang keluarga kepada umum adalah haram. Tetapi bagi orang perseorangan berserta dikuatkan dengan sebab-sebab yang sesuai pada pertimbangan syarat adalah diharuskan. Okey, seterusnya kita tengok hukum pemandulan. Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-12 yang bersidang pada 20 Februari 1977 telah memutuskan bahawa perancangan keluarga dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, pemandulan lelaki dan perempuan diharamkan. Dan yang kedua, mencegah dari beranak atau hadkan bilangan anak hukumnya haram, melainkan sebab-sebab yang diizinkan syarak bagi orang perseorangan. Dan yang ketiga, menyusun keluarga dari segi kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan serta cara yang lain daripada perkara pertama dan kedua di atas adalah harus. Oleh itu, pemandulan secara kekal sama ada pemandulan bagi lelaki atau perempuan telah diharamkan oleh kebanyakan ulama berdasarkan tujuan untuk menjaga objektif umum syariat yang menekankan penjagaan 5 perkara, iaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Ulama juga berpendapat mengharamkan perancangan keluarga secara kekal tanpa persetujuan doktor Muslim. Antara ulama yang mengharamkan perancangan keluarga secara kekal ialah Syekh Shaltut dari Mesir dan majoriti tokoh-tokoh Islam yang menghadiri Perhimpunan Islam dan Merancang Keluarga di Rabat pada tahun 1971 juga menyuarakan pendapat yang sama. Walau bagaimanapun, terdapat keharusan pada kaedah pemandulan bagi wanita ketika keadaan yang dapat memudaratkan si ibu. Contohnya, jika si ibu telah melahirkan anak melalui pembedahan melebihi 4 kali, maka kaedah pemandulan bagi si ibu tersebut menjadi harus. Dengan syarat, kaedah pemandulan yang diikat boleh dibuka kembali pada tempoh yang bersesuai untuk hamil.
Hal ini kerana pelekatan atau paruk di rahim meningkatkan risiko dan membahayakan kehamilan, di mana keadaan seperti uri melekat menimbulkan masalah tumpah darah yang banyak semasa pembedahan kelahiran. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama diberi Nur Aisyah binti Azmi, nombor metrik I19103-466. Bahagian yang saya akan bentangkan adalah kesimpulan daripada tajuk tugasan telah diberikan, iaitu perancangan keluarga. Okey, kesimpulannya, mengembangkan masyarakat Islam yang lebih ramai dan berkualiti merupakan matlamat utama dalam sesebuah perkahwinan dan kekeluargaan. Hal ini kerana telah wujudnya pelbagai perubahan zaman dari semasa ke semasa dalam arus kemodenan yang terkini yang telah membawa masyarakat Islam kepada keperluan untuk merancang keluarga yang lebih harmoni dan lebih terurus serta lebih sempurna. Oleh itu, merancang keluarga dengan menjarakkan kelahiran sama ada 1 tahun 2 tahun bagi mengatur kehidupan yang lebih berkualiti dan lebih baik adalah tidak bertentangan dengan syariat agama. Akan tetapi, penegasan terhadap hukum merancang keluarga perlu diukur oleh sejauh mana keperluan sesebuah keluarga tersebut untuk merancang keluarga sama ada daripada segi kesihatan fizikal dan emosi, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan kewangan. Okey, selain itu juga, perancangan keluarga tidak dibenarkan untuk dilaksanakan kecuali dengan sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syarak. Secara umumnya, semua jenis kontraseptif yang bertujuan untuk mencegah kehamilan secara tidak kekal dan hanya untuk sementara waktu bagi tempoh penyembuhan proses bersalin dan memfokuskan penjagaan anak yang lebih kecil adalah diharuskan dengan nasihat pakar dalam bidang tersebut. Okey, sebelum kita pergi kepada selanjutnya, saya ingin terangkan apa itu kontraseptif. Kontraseptif merupakan satu kaedah untuk mencegah kehamilan sama ada dari segi secara semula jadi ataupun menggunakan ubat-ubatan seperti pil pencegah kehamilan dan sebagainya. Akan tetapi, lelaki dan perempuan diharamkan melakukan pemandulan secara kekal kerana ia bercanggah dengan objektif syarak untuk menjaga nasab dan keturunan. Walau bagaimanapun, terdapat keharusan pada kaedah pemandulan bagi wanita kerana keadaan di mana mereka tu lebih memudaratkan si ibu. Contohnya, jika si ibu telah melahirkan anak secara pembedahan yang melebihi 4 kali, maka kaedah pemandulan bagi wanita tersebut menjadi harus. Di samping itu, setiap pasangan suami isteri yang ingin merancang keluarga hendaklah membuat pertimbangan terlebih dahulu dari segi berbagai-bagai sudut seperti apa matlamat bagi menjadikan kehidupan yang lebih terurus dan memberikan didikan serta perhatian secukupnya untuk anak-anak. Selain itu juga memastikan emosi dan kewangan ahli keluarga terjaga dan lebih terurus. Hal ini demikian untuk menjaga kemaslahatan iaitu kepentingan keluarga, terutamanya seorang ibu yang telah menanggung segala kesusahan dan kesakitan semasa fasa kehamilan dan proses kelahiran. Tambahan pula untuk menolak mafsadah, iaitu keburukan yang akan timbul jika sesebuah keluarga mengabaikan perancangan keluarga yang baik. Oleh itu, dapat kita rumuskan bahawa selagi amalan perancangan keluarga itu tidak bertentangan atau bercanggah dengan syarak serta tidak memudaratkan diri suami atau isteri dan berdasarkan kaedah yang menepati syariat, maka ia diharuskan untuk diamalkan oleh setiap pasangan suami isteri yang ingin merancang anak. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.